Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Esok 10 Oktober 2014, perhatian seluruh rakyat Malaysia akan tertumpu pada pembentangan Belanjawan 2015 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri. Saban tahun kita ternanti-nanti tertanya soalan asas. Apakah belanjawan ini dapat memberi impak atau manfaatnya kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita? Untuk mengupasnya, 9 soalan malam ini bersama yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali yang merupakan Naib Chancellor UKM dan juga Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, bukan calon-calon orang kita bersama malam ini. Dan Prof, kita terus kepada tumpuan kita mengenai Belanjawan 2015. Secara amnya, rakyat kurang berminat tentang belanjawan atau bajet secara makro seperti hutang-hutang negara, sama ada mendapat defisit ataupun keuntungan ataupun dasar fiskal negara. Tapi apa yang menarik perhatian mereka, apakah bajet yang bakal dibentangkan ini memberikan manfaat, meringankan beban mereka ataupun memberi masalah kepada mereka misalnya. Jadi pada pandangan Prof, apakah rupa agaknya bajet yang akan dibentangkan nanti? Memang benar, di dalam pembentangan bajet ada bahagian-bahagian yang mungkin menyentuh isu-isu negara yang luas dan pokok makro sifatnya, kedudukan fiskal, kedudukan hutang, perbelanjaan dan sebagainya. Perkara itu mungkin agak jauh daripada kita secara individu. Ya. Tak salah bagi saya kalau sebagai seorang individu, rakyat Malaysia, melihat bajet dalam konteks bagaimana ianya akan mengesani kehidupan ataupun kos kehidupan, peluang-peluang yang ada pada seseorang. Ya. Dan pastinya saya kira tidak ada dalam setiap kali pembentangan bajet, pastinya ada ruang di mana melihat kepada kesejahteraan rakyat ataupun penduduk di Malaysia. Ya? Kerana kita harus faham bahawa apa jua bagi saya, apa jua perancangan ekonomi yang dibuat oleh sebuah negara, baik dalam konteks peningkatan kemajuan teknologi, dalam konteks pembangunan wilayah, dalam konteks pendidikan dan sebagainya, ukurnya adalah akhirnya bagaimana dia ataupun polisi-polisi ini akan memberi kesan kepada kualiti kehidupan yang akan saya kecapi. Saya dengar banyak kali umpamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang people's economy. Jadi saya merasakan bahawa di dalam pembentangan bajet yang akan dilakukan keesokan hari ini akan menyentuh elemen-elemen ini, bagaimana akhirnya tindakan-tindakan inisiatif yang diambil oleh kerajaan akan mengesani kehidupan kita secara individu. Jadi penting untuk wajar untuk kita mencari di mana ruangnya dan apakah kesannya, dan juga memikirkan apakah peranan yang harus kita laksanakan untuk merealisasikan bajet ini. Baik, bercakap aspek individu Datuk. Isu asas yang penting pada rakyat biasa adalah seperti cukai pendapatan, sama ada ia akan meringankan atau membebankan, dan juga keupayaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan seperti dalam bentuk kesihatan, untuk pendidikan maupun daripada aspek keselamatan. Jadi bagaimana pandangan Prof melihat keupayaan kerajaan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan atau aspek-aspek ini? Saya merasakan bahawa akan ada penumpuan yang agak besar ke atas kualiti kehidupan rakyat. Ya. Dalam konteks kualiti kehidupan ini sebenarnya dia ada dua kelompok yang besar. Ya. Yang pertamanya adalah kualiti kehidupan yang kita kecapi daripada sistem ataupun persekitaran yang baik. Umpamanya dalam keadaan alam sekitar yang baik, sistem kesihatan yang sempurna, yang baik, yang cekap, ya, dalam konteks jalan raya dan sebagainya. Itu adalah yang saya anggap sebagai satu bentuk perkhidmatan awam yang pastinya menjadi satu daripada perkara yang penting di dalam bajet. Tetapi satu lagi ialah dalam konteks peribadi, dalam konteks kuasa beli. Kita harus melihat di dalam bajet ini umpamanya apakah peluang-peluang baru yang dicipta untuk membolehkan kita di lapisan semua lapisan masyarakat. Ya. Kalau kita IKS umpamanya, kalau kita sebuah IKS yang bersifat mikro, perniagaan secara kecil-kecilan. Jadi kita lihat bagaimanakah di dalam bajet ini
meringankan kos pengeluaran kepada IKS umpamanya. Kalau kita dalam konteks individu, kalau umpamanya sebagai seorang pelajar, melihat bagaimanakah inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan dapat mengurangkan kos pembelajaran. Jadi berarti kos adalah satu perkara yang penting, tetapi juga melihat kepada peluang yang akan diperkenalkan dan pembaharuan yang diambil untuk memastikan kita mendapat sebanyak yang mungkin manfaat daripada polisi-polisi yang kerajaan perkenalkan. Baik, itu merujuk kepada kumpulan-kumpulan sasar tertentu. Dan seminggu sebelum bajet dibentangkan, kerajaan telah mengumumkan pengurangan subsidi RON95 dan juga diesel. Bermakna senang ceritanya harga minyak naik 20 sen. Di mana ia memberi kesan ataupun ia menimbulkan kegusaran yang cukup besar, terutama bagi golongan berpendapatan sederhana lah, golongan kelompok yang terbesar dalam negara. Sebab apa? Ia memberi kesan secara terus kepada kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Jadi bagaimana Prof melihat, adakah bajet yang bakal dibentangkan nanti ada sesuatu berita yang cukup menarik ataupun baik? Sebenarnya pertama sekali untuk kita menilai keberkesanan atau sejauh mana baiknya sesebuah kerajaan yang mentadbir keuangan negara. Bagi saya, kita perlu mengukur dengan cara yang lebih luas. Agak kecewa juga kadang-kala bila subsidi 20 sen itu yang menentukan baik buruknya kerajaan. Bagi saya, subsidi adalah satu daripadanya. Seperti saya sebutkan tadi bahawa peluang kepada bentuk-bentuk bantuan yang lain juga harus diambil kira. Malahan keupayaan kerajaan untuk menarik pelabur-pelabur dan merancakkan ekonomi juga sebenarnya merupakan satu ukuran yang amat penting. Dan dalam konteks harga minyak ini umpamanya, pertamanya rasionalisasi subsidi ini bukan satu perkara baru. Saya kira rakyat Malaysia sebenarnya dah beberapa kali mengalami episod-episod ini. Dan sebenarnya humankind atau manusia ini adalah satu mesin yang begitu istimewa. Kita very adjustable. Dan saya merasakan bahawa saya tetap berpandangan bahawa usaha untuk merasionalisasikan subsidi adalah usaha yang mesti dilakukan oleh kerajaan. Jadi baik buruknya harus diukur bukan dengan tarik balik 20 sen tetapi secara net keseluruhan. Kalau 20 sen ditarik balik tetapi diberi balik 40 sen, mengapa tidak? Tapi itu tidak dapat dilihat secara langsung. Sebab itu kita kena memberi pertimbangan yang lebih wajar. Ya. Saya pernah membuat kajian melihat bahawa umpamanya kalau kita ambil jumlah bantuan subsidi minyak yang diberi, baik, keseluruhan, bayangkan kesemuanya sekali, ya. Dan pada tahun yang baru ini umpamanya sekitar 21 bilion. Ya, pertamanya jumlah itu sangat besar. Saya sebagai yang mentadbir universiti umpamanya, itu seumpama perbelanjaan mengurus universiti selama 20 tahun. Jadi apa yang kita belanjakan setahun sebenarnya boleh memanfaatkan universiti untuk tempoh 20 tahun. Tetapi dalam konteks yang lebih penting, kita melihat bahawa subsidi minyak ini sebenarnya hari ini dia terlalu tersebar. Kajian tadi menunjukkan bahawa hampir 60% daripada jumlah subsidi itu sebenarnya akhirnya mengalir kepada kumpulan berpendapatan tinggi. Pendapatan RM5,000 ke atas menerima 60% daripada jumlah subsidi yang dikeluarkan. Jadi adakah ini wajar? Jadi kita jangan lihat satu persatu, tetapi kita lihat secara totalnya. Adakah cara lain umpamanya bagi saya untuk kita reverse? Umpamanya kalau boleh mewujudkan sistem subsidi yang mana 60% daripada jumlah tadi sampai kepada golongan pendapatan rendah, 40% yang pergi pada pendapatan tinggi. Jadi ataupun kurang lagi. Baik, itulah timbang tara yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dengan soalan-soalan yang akan kami ajukan kepada Profesor. Bertemu kembali. Prof, kita nak bercakap tentang kemampuan untuk memiliki rumah, di mana kita melihat bajet 2014 ada memberi saluran untuk meringankan. Tapi kos sara hidup yang cukup
tinggi dan pendapatan ataupun gaji di takuk yang sama, kemampuan rakyat biasa untuk memiliki rumah agak sukar. Jadi ada tak dalam bajet 2015 ni mekanisme ataupun bentuk-bentuk bantuan yang boleh dipanjangkan untuk meringankan beban? Isu kemampuan untuk memiliki rumah sering menjadi antara perkara pokok yang dibincangkan. Saya kira pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan untuk membolehkan ataupun setidaknya meningkatkan keupayaan untuk memiliki rumah. Cumanya saya ingin pada pandangan saya dari sudut ekonomi, dalam masa yang sama kita juga harus menerima beberapa perkara yang dianggap realistik ataupun sesuatu fenomena yang pastinya akan terjadi. Apabila berlakunya kerancakan ekonomi dan sebagainya, kemajuan ekonomi, pastinya perkara-perkara ataupun item-item yang dianggap tawarannya terhad akan pertama sekali dikesani. Kalau kita lihat dalam konteks rumah umpamanya, pastinya kehidupan di bandar, saya merasakan itu memang dan sepatutnya menjadi lebih mahal. Kerana di bandar, jadi kita kena dengar ni, maksudnya fahamkan ni. Kerana dalam konteks perbandaran, keluasan tanah ataupun ruang yang ada di sesuatu pusat bandar yang dikatakan kesan daripada perbandaran adalah terhad. Secara naturalnya kita lihat di mana-mana di dunia ini, di mana ada perbandaran, berlakunya pemusatan, dense, peningkatan kepadatan, dan menyebabkan kos meningkat. Cuma saya merasakan bahawa yang kita perlu carikan ialah penyelesaian jangka panjang. Saya nampak bahawa satu daripadanya ialah kita pertama harus mencari jalan bagaimana untuk kita menyebarkan apa yang dikatakan perbandaran itu. Jadi maksudnya bukan semuanya tertumpu di Lembah Kelang saja. Hari ini kita lihat dah mula jadi, umpamanya di Petaling Jaya, di bahagian utara Kuala Lumpur, di bahagian selatan Kuala Lumpur. Jadi itu akan menyebarkan lagi ruang-ruang untuk membolehkan kita memiliki rumah. Satunya saya pasti usaha untuk meningkatkan pengangkutan awam, itu amat penting. Kalau kita lihat di Tokyo umpamanya, berada sekitar mungkin 100 km daripada pusat bandar Tokyo itu biasa. Tetapi pengangkutan awamnya membolehkan dia mencapai ke bandar Tokyo mungkin dalam masa 40 minit. Jadi berarti di sini kerajaan juga harus memberi perhatian. Bagi saya usaha untuk mewujudkan MRT contohnya, yang sekarang ini sedang dibina dengan begitu rancak. Itu saya rasa akan memberi kesan yang banyak. Kerana dia akan memudahkan kita untuk tinggal mungkin di kawasan yang agak jauh dari bandar, tetapi tidak begitu susah untuk capai ke bandar. Tetapi kalau sistem ini tidak ada, itu yang menimbulkan keresahan. Penyelesaiannya kalau kita lihat di semua bandar-bandar di dunia, mereka tidak mengekang harga. Jangan mengekang harga. Bagi saya usaha mengekang harga pada tahap yang rendah di bandar itu bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya ialah mewujudkan sistem jalinan pengangkutan awam yang lebih tersebar luas. Baik. Dan kita nak beralih kepada GST lah, Prof. Bagaimana GST dalam belanjawan 2015 ni dapat membantu usahawan kecil? Ini sebenarnya isu GST ni yang terlalu banyak diperkatakan. Kadang-kadang saya rasa pelik. Kerana sebenarnya Malaysia adalah now tergolong dalam kumpulan negara-negara minoriti yang belum mengamalkan GST. 160 negara di dunia mengamalkan GST. Dan daripada negara yang kaya, sampailah negara yang miskin. Sri Lanka umpamanya mengamalkan GST. Saya melihat dalam episod-episod ekonomi dunia, tidak ada lagi negara yang musnah ataupun kucak-kacir ekonominya akibat daripada pengenalan GST. Jadi berarti pertamanya kita tidak perlu panik. Ya. Kita perlu bersedia untuk membuat perubahan ini. GST bukanlah satu beban tambahan, malah hasrat sebenarnya ialah untuk mengurangkan kos kehidupan, tekanan dan sebagainya. Jadi berarti manfaatnya dari segi, umpamanya kita tahu sales and service tax kalau hari ini total about 10%. Dan kita akan perkenalkan GST yang 6%.
Adakah akan berlaku beberapa kejutan? Saya rasa ada kemungkinan. Kita pun telah lihat kadar inflasi mungkin meningkat sedikit, 3.5-3.8%. Itu sudah dijangkakan. Tetapi macam kita berada di atas lebuh raya umpamanya. Kalau kita dimaklumkan bahawa 2 kilometer yang akan datang akan ada kemalangan sedikit, traffic jam, steady kita. Jangan berarti kita patah balik. Kita harus teruskan perjalanan. Lepas 2 kilometer perjalanan lebih lancar. Jadi berarti dalam konteks pengenalan sistem GST ini, saya menjangkakan kerisauan yang begitu ketara hari ini tidak akan menjadi kenyataan. Saya amat yakin bahawa dia tidak akan menimbulkan kucak-kacir. Dengan syarat kita semua dimaklumkan dengan jelas, maklumat itu capai pada semua. Baik. Dan semua akur. Baik. Dengan perubahan yang akan dilaksanakan. Baik, kami yakin dengan keyakinan Prof itu sendirilah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan Prof, dalam setiap belanjawan yang dibentangkan, biasanya setaban tahun pasti adanya, khususnya untuk penjawat awam, pasti ada kenaikan gaji. Dan bintan mereka ni sering kali dimakbul ataupun didengari oleh pihak kerajaan. Tapi dalam keadaan kos hidup yang semakin meningkat hari demi hari, tahun demi tahun, ia masih gagal lagi dapat membantu 100% kepada permasalahan ini. Pandangan Prof? Saya merasakan isu ketidakcukupan itu tetap akan ada sampai bila-bila. Persoalannya ialah pertamanya, bagi saya isu kos sara hidup ini adakah ianya memudaratkan. Itu pertama sekali. Bagi yang isu yang timbul adalah kepuasan. Kepuasan. Dan sememangnya naluri kita itu tidak akan puas. Bagi saya, seperti sebut tadi, usaha yang lebih tertumpu adalah peningkatan pendapatan berdasarkan kepada produktiviti. Itu perlu. Kalau ada kaitan naik gaji dengan produktiviti, itu cukup baik. Tetapi dalam sudut ekonomi, kalau gaji dinaikkan, gaji dinaikkan tanpa diikuti oleh produktiviti, kesannya hanya satu, harga akan naik. Tetap akan naik. Pasti akan naik. Kalau gaji dinaikkan tanpa diikuti oleh produktiviti, bacaan ahli ekonomi ialah kesannya hanyalah kepada harga. Malahan kita mungkin lebih rugi. Jadi kita harus memastikan bahawa yang penting ialah kuasa beli. Yang penting adalah kuasa beli. Pastinya kita perlu memikirkan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan produktiviti. Itu amat penting sekali. Dan kita nak berehat seketika. Kembalinya nanti, Prof, kita nak bercakap tentang PT-PTN. Okey. Bertemu kembali. Prof, bajet 2015 ini merupakan fasa terakhir untuk rancangan Malaysia ke-10. Ya. Menyentuh tentang GST dan sebagainya. Yang penting sekali, apakah dasar baru yang akan diberikan oleh Perdana Menteri dalam bajet? Saya merasakan bahawa satu perkara yang akan menjadi satu pokok yang penting ialah untuk memastikan usaha mentransformasikan ekonomi negara itu akan memberi manfaat yang jelas kepada rakyat. Kerana transformasi ekonomi negara sebenarnya hanya akan berlaku apabila rakyat keseluruhannya menerima, percaya dan yakin bahawa transformasi ini akan memberi keuntungan bersih kepada mereka. Ya. Jadi kaitan di antara usaha mentransformasi ekonomi dan juga bagaimana ianya mengesani kita sebagai individu itu, saya kira merupakan satu perkara yang amat penting. Malaysia kita semua sedia maklum, kita hanya tinggal sekitar 5 tahun saja lagi untuk mencapai ataupun sampai ke penghujung wawasan 2020. Ya, pada tahun akan datang ada beberapa episod yang penting. Pertamanya ialah model baharu ekonomi akan mencapai umur 5 tahun. Ya, dan juga ASEAN Economic Community akan bermula. Jadi berarti semuanya ini memerlukan kita bersedia. Dalam konteks secara mudahnya, dalam konteks aktiviti ekonomi dan juga aktiviti sosio kehidupan kita. Kita perlu mengaplikasikan pengetahuan, mengaplikasikan daya inovasi dan kreativiti dengan lebih tinggi. Jadi berarti apa saja yang kita laksanakan, bukan saja di makmal-makmal di yang hebat, ya. Dalam apa jua yang kita laksanakan, kita mesti menggunakan maklumat
teknologi dengan lebih intensif. Jadi kita cuma, bagi saya, setiap warga Malaysia harus bertanya diri dia, dalam konteks kehidupan saya, bagaimanakah saya mengamalkan ataupun mengaplikasikan teknologi dan juga cara-cara yang baru dan sebagainya. Baik. Ya, dan kemudiannya akhirnya ianya mesti filter kepada kehidupan yang lebih selesa. Dan Itu matlamat ekonomi. Itu matlamat ekonomi. Dan bercakap tentang PTPTN tadi. Ya. Dia memang membantu para graduan, tapi sebaliknya para graduan juga terjerumus dalam belenggu hutang ni. Macam mana? Kita jangan lihat, sebenarnya rata-rata semua orang berhutang. Tidak ada orang yang, rata-rata saya kira mungkin 90% penduduk Malaysia membeli rumah semua secara berhutang, beli kereta berhutang. Perkataan hutang itu secara bahasanya mungkin nampak agak menakutkan. Kita tukarkan perkataan hutang itu sebagai pelaburan. Kalau kita berhutang untuk menghasilkan pengeluaran yang lebih baik, apa salahnya? Jadi bagi saya, pendidikan tidak percuma. Dan perlu ada perkongsian di antara individu dan kerajaan dalam melabur di dalam pendidikan. Kerana apabila pendidikan semakin meningkat, individu akan mendapat pendapatan yang lebih baik dan negara akan mendapat komuniti yang lebih bijak yang membantu negara secara keseluruhan. Jadi kita harus lihat bahawa ada tanggungjawab kita dan ada tanggungjawab daripada kerajaan. Dan pastinya dalam masa yang sama kita harus bertanggungjawab kerana PTPTN ini sebenarnya dia ada sifat intergenerational. Maksudnya overlapping generation. Maksudnya kalau saya tidak membayar, berarti sebenarnya yang saya musnahkan adalah peluang orang di masa akan datang. Jadi kita harus ambil tanggungjawab itu, cuma kita laksanakan dengan cara yang teratur. Dan saya percaya banyak peluang, umpamanya dengan prestasi yang baik, pinjaman akan dapat dikurangkan. Ya, dan boleh kita berunding umpamanya untuk memastikan ia dapat sebarkan. Yang pentingnya ialah sustainable. Jangan kita ada sistem pembiayaan pendidikan yang nampak selesa hari ini, tetapi 3, 5, 6 tahun akan datang, kita stuck ataupun terjerumus dengan satu perangkap yang kita tidak ada lagi dana untuk sistem pendidikan negara. Baik, begitu. Dan Prof, secara ringkasnya lah, apakah bakal kabar-kabar berita gembira yang akan diumumkan esok? Saya kurang pasti. Kita tunggu esok apa pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi saya merasakan bahawa pastinya akan ada beberapa inisiatif, langkah-langkah ataupun usaha-usaha yang akan diperkenalkan untuk mengurangkan kos kehidupan. Kerana di awal perbincangan bajet untuk 2015, saya telah membentangkan umpamanya isu kos kehidupan dan bagaimana untuk kita menanganinya. Bukan semestinya semuanya subsidi ataupun mengekang kenaikan harga, peningkatan supply, penawaran, dengan mewujudkan sifat yang berhemah. Some behavioral change juga harus berlaku. Mungkin kita patut incentivize good behavioral change. Mengapa tidak? Kalau ada perubahan sikap yang baik, mengapa tidak kita incentivize, beri insentif kepada sikap-sikap yang sedemikian. Agak sukar tu nak memberi insentif pada sikap dia sebab dia bersifat subjektif. Design policy-policy yang bersesuaian. Kami nantikan nanti, Dato'. Dan kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Saya rasa ruang waktu kita cukup terbatas. Banyak sangat yang saya nak congkit, nak korek lagi kan, Prof. Baiklah, kita bertemu lagi insya-Allah pada minggu depan. Ya, Prof, kalau ada rezeki ada umur kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.